Okey, kehadiran 1, 2, 3, 4, 5. Seorang yang tak masuk. Okey, so insyaAllah Pak Lima akan tunjukkan hasil kerja antum. Sekejap Sekejap. Saya tak boleh tekan ni. Okey, maklumat nak share hasil kerja antum tadi. Okay. Nampak tak? Boleh jawab tak? Nampak ke tak nampak? Nampak. Dengar? Suara dengar? Tak. Suara tak dengar? Dengar tak? Okey, yang pertama ni hasil kerja Syazani Fikri. Okey, yang kita boleh tengok sama-sama. Maklumat ulang lagi sekali. Okey, yang tu yang Syazani buat. Okey, bagus. Kreatif dia. Okey, yang ini, yang kedua ni, Wan Haris Nokman. Okey, yang ni Wan Haris Nokman. Tahun 4 ni? Wan Haris Nokman ni. Ya, tahun 4. Tahun 4 Okey, seterusnya Nik Madiha. Tahun 6.
Okey, yang ini dari Fatihati Ilmi. Tahun 6 Abu Bakar juga. Jadi bagi dia buat slide. PowerPoint. Okey. Kita boleh tengok Maklimah scroll je. Ini Fatihati Ilmi. Kristina. Mana? Okay, ni Kristina punya. Tahun 6 juga. Jadi dia pun buat PowerPoint juga. Sejarah fotografi dan jenis kamera. Ini jenis-jenis kamera yang Kristina jumpa. Daripada abad keberapa sampai sekarang ni kan. Compact camera. Okay, ni je. Tak ada penutup. Ada lagi ke Maklumat Mazwin yang tertinggal? Ada tak yang dihantar tapi Maklimah tak tunjuk kat sini? Haris hantar dekat siapa? Maklumat Mazwin? Oh, awak kat Maklimah? Ni baru tengok. Okay, nampak tak? Haris punya. Okay, sejarah fotografi ni Haris punya. Dia ada kisah Ada kisah kat sini. Kena baca laju-laju sikit. Okay, sungai ini selalu banjir. Pemerintah terdengar seorang saintis. Okay, baca kisah dia. Okay, ni design kamera yang terawal. Yang Haris jumpa. Film kamera, digital kamera, smartphone. Sekarang zaman smartphone kan. Zaman Maklimah dulu sempatlah filem kamera. Sekarang ada juga filem kamera ni tapi tak ramai pakai. Okey. Ringkas dia tunjuk jenis-jenis kamera, jenis-jenis kamera yang ada. Okey. Tapi tahniah semua yang hantar kerja tu tahniah. Okay, nanti Maklimah dengan Maklimah Mazwin akan senaraikan pelajar yang hantar kerja. Okay. Yang tak hantar sebab apa? Sarah, siap Sarah? Tika Sarah? Hantar je, tapi hantar gambar je memang. Oh, hantar gambar. Ada? Hantar kat Maklimah Mazwin Haa. Macam Maklimah Mazwin tak ada pula share kat Maklimah. Macam tak ada. Dia tak ada share kat Maklimah pun. Apa nanti tanya dia. Okay. So insyaAllah Maklimah Mazwin ada tak? Sebab Maklimah nak minta dia buka slide. Maklimah nak present. Kejap Maklimah cuba buka kat sini. Boleh tak?
Okey, boleh. Okey, so insya-Allah Mukadimah akan buat pengisian dulu asas fotografi. So seperti yang antum maklum lah kan, Kelab Media ni dia bukan fotografi je. Kita bukannya belajar pasal fotografi, cara ambil gambar je tak. Ini asas dulu kan, baru percubaan ketiga. So Kelab Media ni bukannya terhad, bukannya macam setakat belajar ambil gambar je Mukadimah, bukan kan. Dia banyak lagi. Kita nak belajar buat poster, kita nak belajar buat video pendek, cara yang betul lah, dengan cara yang betul kan. Tapi asas dulu, Mukadimah akan terangkan asas fotografi. So tugasan antum minggu lepas, lebih kurang je apa yang Mukadimah akan bentangkan hari ni. Tugasan antum minggu lepas, antum perlu cari tentang sejarah fotografi dan jenis-jenis kamera kan. Jadi di hari ni Mukadimah akan terangkan lebih lanjut lagi. Tapi Mukadimah punya penerangan tu lagi berfokus, dia tak adalah cerita sejarah panjang-panjang, tak ada. Okay, so asas fotografi insya-Allah Mukadimah akan mulakan. Okay, so apa yang kita nak belajar hari ni? So what we are covering today. So first Mukadimah akan terangkan dulu apa itu fotografi. Apa maksud fotografi? Antum bila dengar fotografi, apa yang antum faham? Masa antum ingat gambar kan? Okay, so sejarah perkembangan, yang ni ringkas je, sejarah perkembangan dia, daripada mana datangnya idea tu, macam mana diorang cipta, bila bermula kan. So lepas tu Mukadimah akan terangkan bahagian asas dan fungsi kamera. Antum rasanya semua orang pernah guna kamera dalam kelab ni kan. Sekarang handphone semua dah ada kamera. Zaman dulu-dulu tak ada. Zaman dulu handphone tu handphone je. Kamera tu kamera. Dia lain-lain. Kamera kita guna untuk kamera je. Lepas tu bila nak dapatkan gambar tu kena pergi kedai, cuci kat kedai kan. Tapi sekarang dia dah digital, dah semua dah sekali dalam smartphone. So tapi mungkin antum pernah guna kamera tapi antum tak tahu bahagian-bahagian komponen-komponen dalam kamera tu. Yang mana satu lens, yang mana satu flash, tak tahu kan. So tak tahu bahagian asal dan fungsi kamera. So hari ni Mukadimah akan terangkan. Dan jenis-jenis kamera, teknik penggambaran, jenis-jenis shot dan komposisi fotografi. Komposisi ni maksudnya kedudukan lah. Kedudukan nak ambil gambar. Bila kita ambil gambar, awak tak boleh main tangkap je. Kena ada composition dia, ada komposisi dia. Nak kena tengah-tengah ke, nak kena center ke. Okay, so nanti akan diterangkan selanjutnya. So insyaAllah kita mulakan. Sekejap tengok. Mukadimah Khadijah. Nanti presentation Mak Mazin tunjukkan. Itulah sebab tadi tak apa. Panggil tak ni tadi. Tutup apa ni? Sekejap Mukadimah cuma cakap je kan? Okay. Itulah tadi panggil tak ada. Stop dulu yang Mukadimah punya. Nanti Mak Mazin masuk. Okay. Dah stop dah. Okay. Nampak ke? Ya. Okay, so tak apalah. Mukadimah teruskan. Mukadimah Khadijah boleh teruskan? Kejap. Tak keluar lagi dekat jamnya. Mana tak keluar pun? Tak keluar. Dah keluar, dah nampak? Mukadimah Dah nampak? nampak? Antum dah nampak kan slide Mukadimah? Tak. Nampak. Dapat dah masuk dalam Google Meet. Dalam tajuk yang antum nampak course outline ni kan? Tak ada pun. Apa yang antum nampak? Sekejap Screen Google Meet. Nampak screen Google Meet. Tu nampak lah. Okay. Sekarang ni nampak dah? Belum? Belum. Event, Nampak? Nampak tak course outline tu? Belum. Dia tengah presenting.
Ada? Ada. Ada. Course outline. Ada. Okey. Mak Khadijah sebut sampai situ kan? Okey. Okay, boleh sambung? Okay, next. So ini quotes je lah. Photography is the story I fail to put into words. Macam fotografi ni adalah cerita. Macam kisah. Bila kita tengok gambar tu, setiap gambar tu dah ada kisah dia. Kisah yang tak dapat diceritakan dengan kata-kata tapi di capture dalam satu gambar. So ini quotes je lah. Okay, next page. Okay, so apa itu fotografi? Tadi pun ada juga pengisian yang antum punya tugasan minggu lepas tu kan. Lebih kurang je dia punya. Fotografi ialah proses menghasilkan gambar melalui tindakan cahaya, pola cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek dirakamkan pada perantaraan peka atau chip storan melalui pendedahan tempoh tertentu. Proses ini dilaksanakan melalui peranti-peranti mekanik, kimia atau DGA yang dikenali sebagai kamera. So fotografi ni proses penghasilan gambar melalui tindakan cahaya. Okay, so seterusnya. So fotografi juga seperti seni dan sains ada unsur-unsur atau bahagian asas iaitu cahaya, subjek, kamera dan filem. Okay, so seterusnya. Okay, ni sejarah perkembangan fotografi. Lebih kurang je macam yang antum jumpa juga. Okay, maksudnya menulis dengan cahaya. Maksud fotografi secara literal ni kan. Bahasa Greek ke apa kan tadi kan. Okay, so kamera mula diperkenalkan ketika pelukis menghadapi masalah untuk merakamkan imej potret pada abad ke-17 dan 18. So pada tahun 1900 seorang jurugambar mencipta kamera Mammoth. Yang besar tadi ada maklumat tak ada letak gambar kat sini rasanya. Tapi ada maklumat tengok ramai tadi ada yang kamera Mammoth besar tu kan. Ia sangat besar dan memerlukan 15 orang untuk mengalihkannya kerana beratnya ialah 1,400 pound. Zaman dulu nak guna kamera tu nak alihkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain 15 orang kena angkat. Sekarang kamera kita ni pegang sebelah tangan je betul tak? Punya laringan semua dah ada dalam ni. Okay, so selepas itu kamera Kodak dicipta dan digunakan sehingga sekarang. Okay, boleh seterusnya. So ini adalah sejarah fotografi. Antum boleh tengok timeline ni kan. 1021, 1685 perkembangan kamera tu. Okay, so Obscura is invented 2021. Lepas tu world first photograph. Okay, so Kodak sell first commercial camera. Seterusnya sampailah tahun 2000. So masa tahun 2000 ni pun, masa tu first camera phone, handphone pertama yang ada kamera. Tapi zaman ni bukan macam handphone sekarang. Handphone sekarang smartphone kan, boleh touch screen semua kan. Zaman ni tak ada lagi touch screen. Masa tahun 2000 tu adalah kamera yang pertama yang ada, handphone pertama yang ada kamera sekali. Tapi kamera dia pun kecil je. Dia punya kualiti gambar pun tak berapa nak cantik kan. Sekarang dah lain dah. Okay, so seterusnya. So bahagian asas dan fungsi kamera. So dalam kamera tu, maklumat tak ada kamera nak tunjuk. Mak Hazmi adalah DSLR kan. Okay, so maklumat stop presenting. Okay, so bahagian asas dan fungsi kamera. Okay, so maklumat tak ada kamera nak tunjuk. Maklumat Mazun nanti dia sambung, dia akan tunjuklah bahagian-bahagian tu kan. Dia adalah kamera. Kacau. Okay, so yang pertama lensa. Lens tu, kita panggil lens tu, ialah kanta kamera. So dekat kamera ada lens. Yang kedua ada aperture ataupun dia maksudnya saiz bukaan lens tu. Aperture ni saiz bukaan lens. So masa kita tangkap gambar tu kan, bukaan lens tu berapa. Okay, yang seterusnya shutter, pengatup. Yang seterusnya filem dan flash. Okay, sambung. Okay, ni lens. Okay, lens pun ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis. Macam ikut keperluan jurufoto tu lah. So lens ni kita gunakan untuk melaras ketepatan imej. Okey, terdapat 4 jenis.
iaitu lens biasa ataupun standard, lens wide angle ataupun bidang luas untuk kita tangkap gambar yang luas. Sekarang handphone pun dah ada dah yang wide angle punya lens. Macam dulu ada satu kamera je kan. Sekarang dah ada yang untuk wide angle, ada yang biasa. Ada juga lensa foto jauh, telefoto. Yang ini biasanya digunakan oleh fotografer yang pergi dekat buat wildlife punya ni. Dia tangkap gambar binatang dalam hutan. Dia nak tangkap gambar harimau, dia tak boleh dekat tu tak. Kan kena makan harimau pula. Jadi dia gunalah kamera-kamera yang menggunakan lens macam ni. Daripada jauh, dia macam tu nak tangkap gambar harimau ke. Dia yang juru foto yang pergi masuk-masuk ke hutan-hutan tu kan. Dia tak boleh nak datang dengan jarak dekat, dia tak boleh nak pergi jarak dekat. Jadi dia guna lens macam ni. Dan yang terakhir lensa zoom. Okay. So yang zoom ni antum biasa dengar kan. Kalau kat kamera kita pun ada juga. Okay. So seterusnya. So aperture. Aperture ni ialah saiz bukaan lens. Okay. Kalau antum perasan. 3 gambar ni tempat yang sama. 3 gambar ni dia tempat yang sama. Tapi hasil kualiti gambar tu berbeza. Perasan tak? Cuba tengok betul-betul. Dia yang pertama tu dia agak kabur kan. Yang kedua tu dan yang ketiga antum bandingkan. So perbezaan ni berlaku sebab saiz bukaan lens tu berbeza. Okey, yang nombor dekat bawah tu adalah nombor bukaan lens tu dah. So saiz bukaan lensa ialah aperture ni adalah gegelang yang boleh membesar dan mengecil. Dan ianya mengawal kemasukan cahaya. So jadi dekat situlah hasil gambar tu jadi berbeza-beza. Bila saiz bukaan lens dia berbeza, hasil gambar tu pun berbeza. Antum bandingkan gambar pertama dengan gambar ketiga. Mana lagi terang? Mana lagi jelas? So ini boleh dikawal dengan menggunakan aperture. Tapi kalau handphone kamera sekarang ni, kebanyakannya dia auto. Awak tak payah adjust dah. Tak payah pun nak adjust dia punya aperture ke apa kan. Dia ni selalunya yang orang guna kamera DSLR tu. Dia kena adjust lah kat situ. Untuk dapatkan gambar yang memang cantik. Okay, so seterusnya. Shutter, pengatup. Okay, so pengatup yang ni, shutter ni, pengatup yang menutup permukaan filem dari terkena cahaya hanya terbuka untuk jangka masa tertentu sahaja untuk dapatkan foto yang baik. Okay, so antum tengok beza gambar pertama dengan gambar kedua. Okay, yang ni 1/5 second shutter speed, yang ini 6 second shutter speed. So kelajuan cahaya tu untuk tangkap gambar. Macam contoh antum pernah tak tengok gambar macam orang tangkap gambar lampu? Gambar lampu tapi nampak macam bergerak. So itu dia main dekat shutter speed tu lah. So nampak macam mana dia dapat ambil gambar tapi macam lampu tu bergerak kan. So dia adjust dekat shutter tu. Okay, so seterusnya. Okay, jenis roll film. Yang ni mungkin ada yang pernah tengok, mungkin ada yang tak pernah tengok. Tapi zaman dulu-dulu kalau setiap kali kita ambil gambar kan, kena pergi hantar kat kedai nak cuci. Macam ni lah. Okay. So di era digital yang semakin canggih, kamera analog masih digemari. Bahkan menjadi trend kaum milenial. Okay. So roll film merupakan media yang digunakan untuk menyimpan hasil foto. Ni yang gambar ni, ini dah roll film. Yang 3 ni kan, ada yang black and white, ada yang colour. Okay, so media ini berupa gulungan yang dilindungi dari paparan cahaya putih dengan alas kertas. Okay, gulungan pertama dibuat oleh Kodak pada tahun 1934 sehingga kini banyak jenis dan pelbagai macam ukurannya. So kalau antum tanya mak ayah, adalah yang pernah guna. Dia kena pergi kedai. Kita nak dapatkan hasil gambar tu tak buat sendirilah. Melainkan ada kepakaran kan. So dia kena cuci gambar tu kat kedai. Dia tak boleh macam sekarang kita terus dapat gambar tu, tak ada. Okay, so sambung muka surat seterusnya. Ni patah balik. Okay, flash. Flash ni antum biasa dengar kot kan. Okay, flash merujuk kepada kilauan cahaya itu sendiri atau unit dena elektronik yang menyahcaskan cahaya. So flash ni kita gunakan bila
gambar tu, kawasan yang kita nak tangkap gambar tu, dia macam gelap kan. So kita bagi cahaya tambahan lah kat situ. Tu kita guna flash. Okay, so flash antum mungkin biasa dengar. Okay, sekejap. Baik, mana ni? Okay, so flash memberikan cahaya dengan cahaya yang dikeluarkan oleh mentol. Okay, mentolnya setiap kali kita tangkap gambar kan. Okay, mentolnya sedawa pula. Okay, so mentolnya terbakar setiap kali kita merakam foto. So dia ni, flash ni kita gunakan untuk tambah cahaya. Contoh kawasan tu gelap, gambar tu gelap kan. Awak tangkap gambar dengan flash. Dia akan bantulah untuk bagi gambar tu terang sikit. Okay, so seterusnya insyaAllah Maklimah Mazwin akan sambung. Ya. Okay, terima kasih pada Maklimah Khadijah atas penerangan. Okay, boleh kita teruskan lagi semua? Boleh ke kita teruskan? Ke dah pening dah tengok flash? Okay. Okay, kita teruskan dengan jenis-jenis kamera kan. Okay, seiring dengan teknologi, ada banyak jenis kamera yang dicipta untuk memenuhi pelbagai keperluan. Okay, kalau kita tengok ya, di awal-awal dulu ada 35mm film kamera, ada range finder kamera, ada SLR dan DSLR. Okay, ada medium format, ada compact camera, ada mirrorless camera, ada action camera, ada polaroid, ada video camera, ada phone camera, ada 360 darjah degree camera dan drone camera. Okey. Kalau kita tengok yang banyak ada dalam kalangan kita yang biasa yang gunakan kamera sebagai hobi, so kamera-kamera seperti inilah orang suka ya. Di SLR, compact camera, mirrorless camera, polaroid. Polaroid ni yang kita ambil terus keluar gambar tu, sekeping-sekeping kan. Tu pun cantik. Dan hari ni kalau kita tengok phone camera lah yang paling popular sebab semua jenis telefon sekarang ya, di era millennial ni semua dah ada kamera. Okay. Drone ialah kamera yang boleh bergerak di udara lah dengan kawalan kita. Okay. Seterusnya, teknik penggambaran. Kamera pertama, ya, bila kita nak ambil gambar, hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda menekan butang pelepas shutter. Tadi kan dah sebut, Maklimah Khadijah sebut tentang shutter kan. Terutama semasa penggunaan lensa zoom atau kelajuan shutter yang perlahan. Ya. Jika antum nak ambil gambar yang dengan lensa zoom tadi yang jauh tadi, maknanya kena pegang. Tapi sekarang lebih mudah juga ada segitiga tripod tu kan. Ataupun kita sebut tripod. Tripod ni adalah alat untuk memegang kamera supaya kamera tidak bergoyang. Okay, yang kedua, jangan menghalang lens bagi mengelak gambar kelihatan sebahagian gelap atau terlindung. Pastikan jari anda atau objek-objek lain jauh dari lensa, tingkap flash atau tingkap sensor. Apabila cahaya suram, gunakan flash. Itulah tadi kegunaan flash untuk menaikkan lagi pencahayaan. Okay, kalau Maklimah sendiri, Maklimah suka ambil gambar outdoor kan, ataupun gambar-gambar portrait. Maklimah sukakan cahaya pencahayaan yang semula jadi. Sebab tu Maklimah jarang gunakan flash. Flash ni lebih suka kalau kita mengambil gambar di dalam tempat yang tertutup kan, atau tempat yang kecil dan suram, kita guna flash. Sebab pencahayaan semula jadi menjadikan gambar tu lebih cantik ya. Okey, tu dia. Ni ada teknik ya. Ada 3 teknik yang Maklimah nak terangkan di sini. Ialah pertama, teknik jarak dekat. Iaitu kita rakamkan image dari jarak dekat. Okey, ini sesuai untuk pembelajaran lah. Macam sebenarnya tak semestinya kita ambil gambar haiwan, tapi macam bila kita nak buat tugasan-tugasan
sains ke, matematik ke, bahasa Melayu ke, yang perlu kita ambil gambar dan jelas nak tunjuk kan, selalunya dalam pelajaran sains kan. Ambil gambar supaya nampak kat mana sesungut dia, kat mana apa yang kita nak terangkan. Okey, yang kedua, teknik jarak sederhana. Okey. Foto yang memaparkan imej yang luas untuk memberikan maklumat yang lebih banyak dan terperinci. Okey, biasanya kan gambar ni kita ambil gambar pemandangan kan, gambar kumpulan yang ramai, gambar bersukan dan sebagainya ya. Dan yang ketiga, teknik panning. Teknik panning ini digunakan untuk foto aksi atau sukan. Kalau kita tengok kan orang lari 100 meter sebab dia punya aktiviti tu sangat pantas. Jadi mereka gunakan teknik panning supaya nampak dengan jelas pelari tersebut. Maknanya kawasan yang lain tu, sekitar tu di-blurkan saja, disamarkan. Jadi kamera ini digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shuttle pada kelajuan shuttle yang agak perlahan. Ini kalau dalam kamera digital ataupun kamera analog, kita boleh buatlah benda ni kan. Okey. Terusnya, okey. Apa bezanya fotografi dengan merakam gambar? Jadi apa yang menjadikan sesuatu gambar itu menarik kan? Sebab bila kita merakam gambar, kita just ambil je gambar, ambil gambar pokok, ambil gambar orang, ambil gambar tangan, ambil gambar apa. Dan fotografi ni dia ada bezanya kan? Okey, kita tengok ya. Okey. Kualiti seorang fotografi. Sebab tadi, bila kita ada kualiti ini, ia akan membezakan antara fotografi dan sekadar kita mengambil gambar. Kalau suruh ambil gambar, semua orang pandai ambil gambar. Kalau antum bagi dekat adik antum yang umur 2 tahun kan, bagi kamera telefon mak kan, ayah ke kan, dia pun tekanlah ambil pak ambil gambar. Apa tengok dalam telefon mak ayah tu, ya Allah sampai beratus-ratus. Tapi Mukadimah sendiri kan, sebagai orang yang banyak menggunakan telefon untuk gambar, Mukadimah sendiri tak kes, dah biasa dah. Sebab dalam telefon Mukadimah sekarang pun ada lebih kurang 47,000 keping gambar. Ya? 47,000 keping gambar. Dan semuanya bergunalah. Ambil. Dan sekarang ni dengan teknologi yang ada ni, daripada situ kita dah boleh tahu dah gambar ni diambil di mana. Kalau bagi yang menggunakan telefon-telefon yang lebih orang kata bijak kan, smartphone kan, dia dah kategorikan gambar kita ya. Siapa yang ada dalam gambar tu, dekat mana gambar tu diambil, tarikh, masa, semua ada. Ya, tahun. Jadi senang kita nak rujuk kan, nak rujuk gambar tu. Kalau Mukadimah nak cari gambar pokok saja, Mukadimah dah boleh search. Dalam telefon Mukadimah saja, dalam gambar yang ada, kalau nak cari orang, nanti Mukadimah tunjuklah ya. Nak cari gambar Mukadimah Khadijah saja. So telefon Mukadimah dah boleh detect dah orang yang ada dalam telefon tu. Bila Mukadimah tekan dekat gambar satu je, gambar Mama Khadijah, akan keluarlah semua gambar yang Mukadimah ambil yang ada muka Mukadimah Khadijah. Begitu juga dengan murid Al-Furqan yang lain. Ada banyak. So kalau kita tengok dalam telefon kita, insya-Allah kita akan jumpa. Ya. Teknologi sekarang ni itulah kebaikannya yang memudahkan kita. Okey. Jadi untuk melihat kualiti kita sebagai fotografer, ya, pertama kita tengok teknik yang kita nak gunakan. Tak kisahlah kita ni suka ambil gambar potret ke, suka ambil gambar pemandangan ke, macam yang Mukadimah dah bagi pada antum tugasan minggu pertama dulu kan, bagaimana seseorang jurugambar tu dia ada teknik dia sendiri kan, nak ambil gambar potret, nak ambil gambar orang bersukan, nak ambil gambar tentang kehidupan, nak ambil gambar tentang haiwan dan sebagainya. Yang kedua, kreativiti.
Kreativiti ni pun tak sama. Kreativiti yang ada pada Mualimah takkan sama dengan kreativiti yang ada pada Syazani. Tak sama dengan kreativiti yang ada pada Haris. Sebab kreativiti ini maknanya kita punya kreatif kita sendiri kan. Dan yang ketiga, kesabaran. Nak ambil gambar ni kena sabar. Ya, kena sabar. Kalau sekadar nak ambil gambar, tak apa. Tapi kalau kita nak jadi seorang fotografer yang baik, kena sabar. Contoh kan, macam Mak Khadijah sebut tadi, nak ambil gambar haiwan dekat dalam hutan. Contoh kalau kita tengok jurugambar yang bertugas untuk National Geography, kadang-kadang dia ikuti sesuatu haiwan, itu seekor haiwan tu, contohlah chimpanzee tu, daripada dia dalam perut mak chimpanzee tu sampailah dia besar, sampailah beberapa tahun. Maknanya dia sabar, dia ikuti perkembangan seekor chimpanzee. Kalau siapa yang minat fotografi berkaitan dengan ni lah, alam sekitar haiwan ni, antum tengoklah rancangan National Geography, sangat menarik. Memang suka ya. Memang sukalah tu National Geography, kemudian rancangan masakan, sebab dia di situ ada seni dia ya, dan teknik dia. Sebab teknik mengambil gambar makanan tak sama dengan teknik nak ambil gambar manusia, tak sama nak ambil gambar pemandangan. Okey, seterusnya. Okey, foto yang baik. Macam mana kita nak kata foto tu foto yang baik? Ni gambar dua orang adik-beradik ya. Kalau kita tengok betul-betul kita nampak ekspresi muka dia, emosi dia ya. Adik dia macam mana, abang dia macam mana. Okay, abang dia tu jegem mata adik dia. Tak tahu nak marah lah agaknya tu kan. Adik dia usik, adik dia pula muka nakal tengok kamera kan. Okay, image yang bagus berbeza antara satu sama lain. Semuanya berasal dari akal yang sama. Maknanya, Maklimah tak boleh kata image yang Maklimah buat ni yang terbaik, ataupun image yang Hilmi buat tu adalah yang terbaik. Ya, dia berbeza antara satu sama lain. Jadi, setiap jurugambar mempunyai tujuan yang kuat untuk foto itu. Kemudian menyatakan tujuan itu dengan cara yang paling berkesan. Maknanya, dia tahu kenapa dia nak ambil gambar tu. Dia akan bagi sebab yang munasabah. Saya ambil gambar ni kerana saya membayangkan inilah keadaan saya dulu bersama adik saya masa kecil. Contohlah kan gambar ni. Saya boleh tengok gambar ni, saya teringat kami masa kecil-kecil main sama-sama, bergaduh tapi seronok kan. Kena tegur dengan mak ayah tapi kami bermain dengan harmoni dan sebagainya. Okay, daripada gambar itu. Jadi tak sama kan. Setiap orang ada penilaian dia sendiri. Okay. Bagaimana saya nak improve diri saya sebagai seorang fotografer? Okay. Senang je. Nak jadi jurugambar yang baik ni, nak dapatkan hasil gambar yang baik ni, berlatih sepanjang masa. Sebab mengambil gambar dia tak perlukan tak ada had masa. Contoh kata, saya nak ambil gambar waktu pagi je. Tidak, kadang-kadang kita nak ambil gambar waktu pagi. Pagi kita boleh nampak matahari terbit. Maknanya suka tu. Kemudian ambil pula gambar, dah masak-masak. Nak ambil pula gambar makanan. Praktis macam ni tak menarik dah nampak. Tak nampak, bila tak ambil gambar kuih kari pap yang mak kita buat ni, nampak macam tak sedap. Tapi bila saya buat cara macam ni, teknik macam ni, nampak menarik lah kuih kari pap yang mak saya buat. Rasa macam wow, temptingnya. Kemudian kita ambil gambar kawan-kawan tengah main dekat padang. Nanti kalau dah boleh berjoging ke apa kan, sambil berjoging tu boleh kita ambil gambar. Kita kata social experiment kan. Bagaimana kehidupan manusia tu di jogging bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan ya, itu je. Latihan sepanjang masa ataupun latihan sepanjang hayat lah. Dia tak ada, mungkin kita boleh pergi kelas tapi kelas tu hanya sebagai teori je kan. Pergi contoh awak ambil bidang fotografi, saya ambil diploma fotografi, boleh ambil, tak apa, itu adalah sebagai ilmu. Tapi nak jadi fotografer yang baik,
ialah melalui latihan sepanjang masa dan kita tengok minat kita di mana. Okey. Seterusnya. Maklimah nak tunjukkan kepada kami kisah anda pula. Maknanya kreativiti antum lah. Okey. Ansel Adams ni dia ada sebutlah ada quotes je kan. There are always two people in every picture. The photographer and the viewer. Dalam setiap gambar ada dua orang kan. Pertama adalah orang yang ambil gambar tu. Yang kedua ialah orang yang melihat gambar itu. Orang yang ambil gambar dia ada cerita dia. Orang yang melihat pun dia ada cerita dia kan. Okey. Jadi sebagai rujukan tambahan, ya. Ini untuk tambahan lah kalau antum nak lebih sebab memang dengar ramai yang minat kan nak jadi jurugambar. Jurugambar ni tak semestinya nak tunggu dah habis belajar. Daripada sekarang lah kita bermula kan. Belajar dari jurugambar yang anda kenali. Kalau di sekolah kita ada juga kawan-kawan ke mak ayah kan yang minat gambar, ambil gambar dan dia mungkin boleh dikatakan orang yang mahir. Dengan Maklimah Mazi pun boleh, dengan Maklimah Khadijah pun boleh. Lain orang, lain cara dia kan, teknik dia. Okey. Kemudian boleh juga antum rujuk daripada buku dan majalah ya. Dalam majalah fotografi, Maklimah dulu ada selalu beli juga majalah fotografi, dia bagi sama juga dia bagi teknik-teknik, kaedah-kaedah, panduan dan sebagainya. Dan ataupun sekarang ni paling mudah boleh rujuk di laman Sesawang, di web ataupun di YouTube. Kalau antum type dekat YouTube tu, antum type je. How to shoot portrait. Dia bagi tahu tunjuk. Senang je. Bagaimana nak ambil gambar makanan, bagaimana nak ambil gambar orang, bagaimana nak ambil gambar kanak-kanak. Bagaimana nak ambil gambar alam sekitar, haiwan dan sebagainya. Okey. Jadi, tugasan anda. Jeng, jeng, jeng. Pertama, antum ada 3 gambar yang antum kena ambil ya. Pertama, gambar potret. Gambar ni boleh sama ada gambar seseorang atau kelompok kecil yang memperlihatkan ekspresi wajah dan dominan. Macam contoh fotografi potret ni yang gambar wanita Afghan tu. Dan banyak lagi lah sebenarnya ni macam yang Maklimah tunjuk ni pun ni kira potret lah ni. Ni gambar potret lah ni. Ni pun gambar potret lah ni. Okey. Kemudian yang kedua, gambar makanan. Gambar makanan. Maklimah bagi contoh yang biasa Maklimah antum boleh tengok ialah di IG Maklimah kan Maklimah banyak post gambar makanan. Antum pun boleh post, mungkin antum punya post lebih menarik sebab gambar makanan ni kadang-kadang kalau kita pergi restoran, kita tengok gambar pun kita rasa berselera kan. Kita lalu depan KFC tu kan, kita tengok gambar dia tayang gambar ayam goreng. Aduh, sedapnya. Ataupun antum lalu dekat kedai keropok lekor kan, keropok lekor Terengganu, gambar keropok lekor letak pula sekarang ni cheese. Kita tengok gambar je. Mak, sedapnya gambar, sedapnya keropok lekor tu. Pernah makan ke? Tak, tengok gambar pun sedap mak, cubalah beli. Gambar makanan. Dan yang ketiga, gambar pemandangan. Gambar pemandangan ni jangan kata Maklimah mana boleh keluar, takkan saya nak pergi ke tepi pantai. Kadang-kadang antum tengok depan rumah antum, tiba-tiba pandang ke atas nampak langit, bukit kan. Mana yang duduk kat tepi-tepi perumahan pun tengok kan pemandangan, waktu senja cantik taman rumah saya ni pada waktu senja. Okey. Tempoh tugasan ialah 2 minggu. Antum ambil seberapa banyak gambar potret, ambillah banyak-banyak, tak apa. Sekarang ni tak pakai Kodak dah, pakai telefon je kan. Ambillah seberapa banyak. Kalau setengah telefon, dia ada semua tu. Aperture-nya, ada speed-nya, ada apa. Boleh. Smartphone kan sekarang. Kalau yang tak smart pun boleh je ambil gambar. Ambil seberapa banyak gambar. Gambar potret, gambar makanan dan gambar landscape. Jadi, dalam masa 2 minggu tu, antum pilih, antum carilah nanti. Setiap gambar tu, ambillah 3 gambar terbaik. 3 gambar terbaik foto, yang
Potret. 3 gambar baik makanan dalam 2 minggu kan. Mesti tiap-tiap hari mak kita masak kan. Duduk rumah semua. Yang mak kita beli pun tak apa. Tengok gambar makanan yang mak kita beli, ambil gambar. Makan kopok lekor ke, gambar kopok lekor ke, gambar cekodok ke, gambar buah durian ke. Sekarang ni musim durian kan. Kemudian gambar pemandangan. Pilihlah 3. Setiap gambar tu mak Limah nak 3 yang terbaik. Nanti kita antum susun. Macam biasalah nanti mak Limah terangkan caranya. Susun gambar tu dan kita boleh tunjukkan hasilnya. Mungkin Mak Limah, Mazin dan Mak Khadijah boleh adakan pertandingan. Pertandingan gambar yang baik. Sebab gambar ni, orang yang ambil gambar, dia ada cerita dia sendiri. Orang yang melihat pun ada cerita dia. Kan? Okey, jadi selamat berkreativiti. Ralph Hadley, ya. Dia kata kan, we are making photograph to understand what our life means to us. Kita ambil gambar untuk faham bagaimana kehidupan tu bererti pada diri kita kan. Jadi jika antum ada sebarang masalah, sebarang pertanyaan, antum boleh rujuk kepada kami lah. Ya, Mak Limah Mazwin dan Mak Limah Khadijah di Telegram. Jangan malu, jangan segan. Antum boleh message kat kami ya. Tanya. Jangan dah hari nak hantar ni baru ni. Jadi untuk sampai di situ dulu Mak Limah punya penerangan berkaitan dengan asas fotografi. Setakat ni ada soalan nak tanya, silakan. Ya. Mak, yang apa tadi? Potret. Potret kan? Dia kena ambil gambar diri sendiri ke atau boleh ambil gambar orang lain boleh? Cubalah ambil gambar orang lain pula, tak ambil gambar diri sendiri kan? Contohnya ambil gambar mak. Potret kan, ambil gambar adik, ayah, jiran ke, sebelah rumah tak payah berjalan pun. Nampak jiran sebelah rumah tu panggil ambil sikit. Potret ni tak kisah, dia tak semestinya gambar dia tengah dia pandang kamu ke, tengoklah. Ya. Kamu cuba seberapa banyak yang boleh. Dari situ kamu boleh dapat yang terbaik. Saya nak ambil 3 yang terbaik ni kan. Potret ni paling mudahnya ambil je dari keluarga kita kan. Tu potret. Tak semestinya gambar seorang. Boleh 2 orang, 3 orang. Macam Mak tunjuk contoh tadi gambar 2 orang adik-beradik tadi tu kan. Okey. Haris ada soalan. Minta Mak Limah hantar gambar tugasan dan contoh gambar kat grup. Boleh, insyaAllah. Boleh. Memang boleh. Kita akan bagi contoh. Mak Limah ambil lah juga contoh-contoh gambar yang Mak Limah pernah ambil. Dalam telefon ni pun dah ada 47,000 kan. Dalam storan Mak Limah lagilah dah berpuluh-puluh gig dah. Okey, soalan yang lain sebelum kita tutup. Semua faham ke? Ke dah tidur semua? adalah. Seronok sebenarnya ambil gambar ni. Kan? Macam Mak Hijau sebut tadi, kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh luahkan dengan kata-kata tapi kita luahkan dengan gambar kan. Dengan gambar kalau kita nak, Mak Limah sendirilah macam sekarang kan. Kita tak boleh jumpa dengan kawan-kawan sekolah, tak boleh jumpa dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, sepupu. Ada juga yang tak boleh jumpa dengan nenek dia. Gambar lah. Mak Limah tengok gambar. Tengok gambar. Macam Mak Limah dapat tengok cucu Mak Limah dah berapa bulan dah kan. Rindu kan. Mak Limah dah tengok dalam telefon Mak Limah. Ada gambar Haris, ada gambar Sarah, ada gambar Madihah, ada gambar Hilmi, Fatihatul Ilmi, ada gambar Intan, gambar Mak Limah dengan Intan pun ada. Gambar
dengan murid-murid lah. Dengan Nurin, dengan tu je memang tak pernah ambil gambar lagi sebab memang tak ngajar. Tapi gambar boleh, bila rindu kan tengok gambar. Lepas tu teringat lah kisah dia kan. Oh ni gambar ni ambil masa pergi IPSIS ke Thailand kan. Betul tak? Intan? Oh Intan? Ya. Intan ingat tak kenangan dekat Thailand Intan? Baju besar tu kan Intan kan? Walaupun nampak macam sedih tapi macam mana-mana situ kenangan manis kan? Kenangan manis. Okay. Haris ni nak buka studio ni. Okay. Jadi Maimah akan bagi macam biasa poster tugasan dan contoh gambar dalam grup. Antum boleh mulalah sambil-sambil je sebab benda ni lebih pada tugasan yang relax kan. Nampak bila rasa ni siapa yang ada telefon sendiri? Semua ada ke? Ada. Yang ada kamera? Haris ada kamera kan? Boleh cuba nak ambil gambar dengan kamera. Siapa yang ada kamera? Tak kisahlah kamera compact ke, kamera DSLR ke, iPod je. iPad, boleh tangkap gambar dengan iPad pun boleh. Tangkap gambar dengan telefon pun boleh. Banyak. Okey. Okey, tak apa. Jadi alat dia, gunalah alat yang antum ada. Sama ada nak ambil gambar dengan kamera digital ke, nak ambil dengan smartphone ke, nak ambil dengan iPad ke, boleh. Okey. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Antum nak masuk kelas bahasa Inggeris ni. Mana dia? Dia dah keluar dah. Ni. Okey. Jadi kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum